Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua. Selamat datang sekali lagi ke sebuah lagi sesi perkongsian sebuah lagi sesi perkongsian bersama Sekolah Kripto. Nama saya Muhammad Ihsan dan pada hari ini saya akan berkongsi bersama tuan-puan berkaitan dengan tajuk yang agak unik, iaitu bridges. So ni adalah sesi pertama saya bercerita tentang bridges. Walaupun sebenarnya dalam sesi-sesi perkongsian sebelum ni kita dah bercakap tentang bridge, cuma kita tak tahu itu adalah bridge. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya menjemput kepada rakan-rakan yang sedang menonton kelas pada hari ini untuk like, follow dan share kita punya Facebook group, kita punya WhatsApp group, kita punya Twitter, kita punya Telegram, kita punya YouTube channel. Itu yang paling penting, YouTube channel kita, kerana di situlah kita letak kita punya video dan kita punya sharing session. Dan bagi sesiapa yang berada dalam Zoom session pada hari ini, jangan malu, jangan bersegan untuk bertanya apa sahaja soalan, kerana ini adalah peluang yang sangat besar. Jarang dapat pergi mana-mana kelas, boleh tanya direct di dalam sesi untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Okay? Alright. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum kita kupas lebih lanjut tentang bridge dan juga dia punya topik utama dia iaitu interoperability, marilah kita mulakan dengan Al-Fatihah dan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Okey. Sebelum saya pergi kepada bridge, mari kita tengok apa tu interoperability. Interoperability. Okey. Ada berapa kripto? Ada beribu-ribu. Malah orang boleh kata berpuluh ribu. Tapi bukan semua coin lah. Majoriti adalah token. Kita ada beberapa kripto yang dia berjalan di atas blockchainnya sendiri yang dipanggil sebagai coin atau chain. Jadi di setiap blockchain baru kita dah ada smart contract. Smart contract membolehkan kita mencipta token. Contohnya kita ada USDT di dalam apa nama dia? Kita ada USDT dalam Binance Smart Chain. Kita ada USDT dalam Polygon Chain, kita ada USDT dalam Phantom. So semua orang tahu USDT adalah stable coin yang mana kita gunakan untuk membeli coin lain. Okay. Bila ada banyak chain tuan-puan, bila kita ada banyak chain, kita kadang-kadang susah untuk handle transaksi ataupun kita perlu guna chain lain untuk benda lain. Sebagai contoh, tuan-puan beli ataupun jual sebuah NFT dekat pentas. So alhamdulillah dapat satu BNB, wah tahniah, cash out sebagai USDT. Sekarang ni tuan-puan tidak ada Binance. Binance pentas jalan atas Binance Smart Chain. Inilah masalah regulasi dan sebagainya. Jadi tuan-puan ada hobi. Tapi macam mana dengan USDT tadi? Sedangkan USDT tak boleh nak masuk dalam hobi. Sebab dia hanya boleh guna Heco Chain ataupun Tron. Jadi mungkin tuan-puan boleh nego dengan member, bro, aku ada 10 USDT, kau ada 10 USDT Tron, kita swap. Tapi ada banyak, orang kata isu lah keselamatan. Option kedua, kita boleh hantar ke Binance, swap jadi Tron, USDT. Punya kebergantungan kepada pihak ketiga. Okay. Bila kita cakap pasal interoperability ni, dia bukan sekadar memindahkan USDT daripada satu bridge ke satu bridge atau coin daripada satu bridge ke satu bridge, tapi lebih daripada itu. Interoperability ni contohnya tuan-puan, kita bayar dekat Binance Smart Chain untuk kita beli NFT kat Polygon. Ataupun kita hantar authorization dekat Polygon Chain untuk buat transaksi kat Osmosis. Cross liquidity. Kita farm dekat Binance Smart Chain, farm sekali kat Polygon. Ataupun kita farm di antara 2-3 chain. So interoperability ni lebih daripada sekadar memindahkan duit,
Tapi cukuplah untuk masa ni kita tahu bahawa dalam banyak-banyak topik interoperability ni, topik paling kecil adalah bridge. Jadi apakah itu bridge? Bridge adalah jambatan. Jambatan untuk kita pindahkan duit daripada satu chain ke chain yang lain. Macam tadi saya kata USDT. Sebelum saya tunjuk carta kat sini, saya nak bincang dulu pasal bridge. Apa cabaran dia? Yang pertama, kita tahu ada USDT rasmi dekat Solana. Ada USDT rasmi dekat Tron Chain. Ada tak USDT dekat BP20, dekat Binance Smart Chain? Ada. Ada tak USDT dekat Waves? Ada. Apa masalah dia? Masalah dia, USDT dekat Binance Smart Chain dengan Binance dengan Waves tadi tak rasmi. So ada orang kata kehilangan keyakinan tentang nilai USDT di antara yang ada kat Solana dengan ada dekat Binance Chain. Untuk user kita tak ada masalah. Pada saya satu USDT kan. Boleh trade P2P, jalan lah. Tapi untuk chain, untuk bridge, yang pembuat operator bridge ni dia akan cakap, aku yakin ke tahap no trust deadline tu lebih cukup ke tak cukup? Itu masalah dia. Okey. Itu masalah pertama dengan bridge. Dan yang kedua adalah liquidity. Contoh, kita ada dua chain. Dekat dua chain ni kita ada token Chainlink atau tak Chainlink lah, token yang lebih familiar, Litecoin dengan ada USDT. Tapi bridge mungkin hanya support USDT, dia tak support Litecoin. Walaupun dua-dua bridge ada Litecoin. Sebab dia tak ada modal. Bridge untuk cover semua chain. So kita dah faham tadi, chain atau bridge tadi kita guna untuk memindahkan duit di antara dua chain, bridge tadi. Tapi ada halangan-halangan dia. Okay. Jom kita berkenalan dengan bridge-bridge yang umum. Bila kita cakap pasal bridge, maknanya kita tak tengok pada exchange. Kita bercerita tentang teknologi yang bolehkan chain cakap dengan chain tak payah lalu exchange. So bridge ada dua kualiti. Kita ada totally decentralized bridge. Kita ada partially decentralized bridge. So totally decentralized bridge bermaksud memang tak ada orang tengah boleh kacau. Bridge ni orang kata kalau kualiti dia evidence level 1. Yang kedua adalah dia ada orang yang boleh interfere. Ini biasanya orang kata dia sebab ada private key ada pegang untuk faktor keselamatan. Kalau bridge fail dia habislah dihilangkan sebagainya. Cuma kelemahan dia orang kata ada central point of failure lah. Sebab ada orang boleh kacau. Alright. So faham Okay. Now kita cakap pasal bridge. Semua yang ada soalan boleh tanya terus tengah-tengah, terus WhatsApp dalam grup atau boleh tanya kat Facebook atau dekat YouTube. Dan saya akan cuba jawab in between. Dan saya akan selang-selikan, saya akan cerita teori, saya akan tunjuk Raja, cerita teori tunjuk Raja. Now kita cakap tentang satu kumpulan coin yang dipanggil Cosmos SDK base. Basically coin ni paling banyak nama lah. Tak dengan nama Tendermint base, kemudian tukar nama Cosmos SDK base. Sekarang dia dah rebrand sebagai IBC. Cuma bukan semua orang pakai nama IBC. Ada yang pakai, ada yang tak. Okay. So apa coin yang dimaksud yang masuk bawah kategori Cosmos SDK? Banyak. Kita ada CRO coin, Crypto.com punya coin. Kita ada Cosmos atau Atom. Kita ada Juno, kita ada Osmosis, kita ada Akash, kita ada Luna. So majority you all kalau dengar list ni, korang mungkin pernah dengar Juno dengan CRO lah. Secret Coin dan kita ada Binance. Sebenarnya Binance BEP2 adalah Cosmos SDK atau Tendermint. Tapi dia tak pernah mengaku, dia tak sedar diri. Jadi dia tidak terlibat dengan so dia tak terlibat dengan yang lain. Dia duduk jauh-jauh sikit. Dia acah-acah diva lah. Seorang-seorang Binance BEP20 yang dia start dengan BNB. Kemudian kita ada sekumpulan coin lagi yang kita panggil sebagai EVM base ataupun Ethereum base atau Ethereum Virtual Machine base. Maknanya sifat dia macam Ethereum, cuma dia bukan Ethereum. Kecuali Ethereum lah. Ada berapa banyak? Ada terlalu banyak. Tapi yang famous dari Ethereum, kita ada Binance Smart Chain. So Binance ada dua. BP2 dengan BP20 atau Binance Smart Chain. Kita ada Cronos, CRO pada dua. Kita ada CRO Cosmos, kita ada CRO EVM. Jadi panggil Cronos. Kita ada Matic, kita ada Harmony, kita ada Phantom, kita ada Avalanche,
kita ada Moon River, kita ada Hempo Chain. So dalam banyak-banyak orang biasa dia lebih familiar dengan coin dekat belah EVM. Kalau belah Cosmos paling jauh dia pernah dengar Atom, CRO, Luna. Yang lain dia cakap, oh pelik, tak pernah dengar. Tapi kalau kat belah EVM, oh saya pernah dengar Ethereum, saya tahu Binance, saya tahu Matic, saya tahu Harmony, saya tahu Phantom. Moon River ni dia Polkadot punya, tapi di EVM juga. Okay? Alright. So dah kenal lah dua coin ni. Kemudian ada beberapa coin lain, sebenarnya ada banyak, tapi sambil yang penting-penting je untuk kita belajar pasal bridge. Tron, Bitcoin, Solana, Litecoin, Waves dan Monero. Dalam papan putih kita ni je kita ada berapa coin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Depan ni 23 coin. Bayangkan tuan-puan, ada USDT kat salah satu daripada 23 ni, nak pindah ke satu lagi, jenuh tak jenuh? Susah tak susah? Takkanlah ada 23 chain kita nak akan ada liquidity kan? So di situlah fungsi bridge. Kita akan tengok bridge yang pertama. Dia bukan bridge yang pertama, tapi dia adalah bridge yang paling sempurna pada pandangan saya, iaitu IBC Bridge. So IBC Bridge adalah satu teknologi yang dicipta secara terbina dalam semua Cosmos. Kalau dia terbina menggunakan Cosmos SDK, dia boleh menggunakan IBC Bridge. Tuan-puan bayangkan cakap Malaysia ni, kita ada Bank Islam, kita ada Bank Maybank, kita ada Bank Muamalat, kita ada Bank lagi Malaysia, Bank CIMB kan. Bank banyak, duit ada kat akaun banyak-banyak. Leceh tak kalau kita kata, oh kalau aku ada ringgit kat Bank Maybank, aku boleh transfer kat Maybank. Kalau aku ada duit dekat CIMB, aku boleh ada duit kat CIMB je. Leceh kan? Jadi Malaysia pun buat sistem, standard sistem. Kita ada Maps, kita ada Rate Now. So daripada Maybank kita boleh hantar pergi ke CIMB, daripada CIMB kita boleh hantar pergi ke Hong Leong, tak ada masalah. So basically IBC is similar to that concept. As long as you are IBC network, you can send to anywhere safely, decentrally. Maknanya konsep decentralized, konsep orang kata kewujudan coin atau token tadi di dalam IBC network ni, dia dicipta dengan teknologi yang sangat selamat, sangat yakin. Kalau hari ni saya cipta satu CRO, saya hantar dekat Osmosis, CRO saya tetap ada nilai satu CRO sebab ada CRO yang tengah lock dekat CRO main chain. So kalau kita tengok daripada gambar saya bagi ni, majority of the CRO IBC ni pergi ke Osmosis. Kenapa? Sebab Osmosis dia ada Osmosis Zone. Osmosis Zone ni macam pancake lah, tempat orang tukar-tukar coin. Jadi CRO hantar pergi Osmosis, swap dengan Luna, boleh tukar dengan Atom, boleh tukar dengan Akash. Tapi boleh tak sesama chain ni dia nak cakap direct sama sendiri? Boleh. CRO nak hantar kat Luna? Boleh. Luna nak hantar kat Atom? Boleh. Cuma masalahnya tidak ada exchange. Sekarang ni Luna pun dah ada exchange untuk Atom lah. So Atom pun boleh dihantar. Tak ada masalah. Okey. Jadi, saya nak demo kat sini penggunaan IBC. Alright? Sebelum saya demo, perasan tak kat hujung ni, Binance Smart Chain ni tak sambung dengan IBC. Nampak? Dia suka duduk seorang-seorang. Hari tu dalam Twitter saya saja je trigger, saya cakap, Binance Chain ni kan BIP2, IBC, activate lah. Tapi tak ada yang baik. CZ tak nak jawab kan. Walaupun dah 100 lah, saya marahin je. Apa. Tapi poinnya ialah, sebenarnya dia boleh activate kalau dia nak. Dia boleh upgrade. Okay. So, kita demo sikit IBC. Saya stop share. Ada soalan ke dalam grup? Kita tengok. Allah. Alamak. Kita tengok ada soalan tak dalam grup. Okay, please demo. Yang ni base. Okay. Alright. Untuk demo IBC, kita pakai Cosmos Station. Alright. Saya buka Cosmos Station sebentar. Okay. Nampak tak saya punya screen? Nampak Alright. So sekarang ni saya punya Osmosis Wallet. Okay, Osmosis Wallet. Saya pergi kat token. Saya ada CRO. Okay, CRO tak banyak lah, 1.92. CRO ni berada kat chain mana? Chain Osmosis. Kalau saya buka atas ni, saya ada wallet CRO mainnet.
Okay. Dan wallet CRO mainnet saya boleh terimalah CRO daripada osmosis tadi. Boleh. So apa yang saya buat? Saya copy address dia. Ya, ni tengok address lain Ni address osmosis address CRO Saya pergi kat osmosis. Alright. Ni pakai Cosmo Station. Siapa yang tak ada Cosmo Station boleh install. Okay. Kita pergi kat CRO Coin. Nampak dia dah tunjuk ni bridge. Kalau dekat Kepler tak nampak macam ni. Saya suka kat Cosmos sebab gambar ni cantik. Dia tunjuk bridge tu. So kita tekan IBC send. Nampak ada send biasa dengan IBC send. Okay, abaikan. Alright. Make sure kalau kita guna Cosmos tulis well known lah. Kalau dia tak tulis well known tu kadang-kadang tu trial net. So takut duit hilang. Jangan cek pasal well known Cek well known jangan contoh apa-apa lah. Alright. Masukkan address, tengok saya masukkan address CRO. Masukkan address CRO Padahal daripada osmosis ni. Tekan next. Masukkan semua lah. Saya nak hantar semua duit daripada sini. Okay. Tekan next. Okay. Walaupun osmosis transaction free, kalau guna bridge kan ada gas. Tak mahal pun. Kalau you tengok sini 0.002 osmosis je ada charge. Tapi kan ada gas. Jangan jadi kosong macam ni. Kalau you buat kosong macam ni, dia akan reject transaction. Okay. So macam biasa, confirm, password. Alright. Kita tunggu transaction confirm into the blockchain. Pompa. Saya nak tunjuk betapa bestnya IBC ni kalau dia tengah tak congested Dan kan? Buka balik CRO kita. Okay. Pergi kat balance. And there you see that CRO dah masuk. And this is the reason display ada technical glitch sikit. Tapi kalau tengok belakang ni dah ada, nampak Baik. Sorry. Display glitch tadi dia dah tunjuk. Network connectivity dia down. Tapi tadi dia masuk Dia ada glitch jadi glitch kat saya punya internet. I dah tahu. Tak apalah, point ni dia dah masuk. Dia dah masuk dah Masuk dah. Okay. I nak cakapnya IBC bridge is so smooth. Kalau korang guna kat Kepler, korang tak tahu pun korang tengah guna bridge. Except kalau dia tengah jam lah. Selalu IBC bridge yang jam Luna dengan IBC bridge Atom. Tapi kalau CRO punya so far very smooth. It's so good, you don't even realize that you're actually using a bridge. Okay, apa limitation dia? Pertamanya limitation dia hanya boleh guna dekat yang mana kita pakai di Cosmos SDK base je. So kalau daripada Matic tak boleh lah. There will be 2 bridge yang akan dicipta lepas ni. Satu dipanggil Gravity Bridge, satu dipanggil Cosmos. Gravity Bridge akan menghubungkan Cosmos SDK secara secure ke EVM dan Cosmos akan sambung secara secure pergi ke Polkadot. So buat masa ni tak ada lagi lah. Belum lagi. Alright. So saya buka kalau ada soalan daripada viewers. Ada soalan tak? Tak ada. Apa beza IBC send dengan send biasa? Okay. Kalau send biasa, maksudnya you all duduk di dalam Osmo network lagi. Tak keluar daripada Osmo network. Okay. Itu ialah send biasa. Contohnya macam korang send USDT BEP20 daripada Binance Smart Chain pergi ke Binance Smart Chain juga. Kawan korang. IBC send is actually a bridge. Korang hantar daripada Osmosis Chain pergi ke CRO Chain. Kalau dekat dalam EVM macam korang hantar daripada Binance Smart Chain pergi ke Polygon. Korang takkan nampak. Lepas ni bila saya tunjuk pakai Evodify baru korang nampak macam mana sebenarnya. IBC send is a bridge. Diorang hantar between 2 chain. Okay? Alright. So now saya akan sambung slide saya. Tak ada soalan lain Tak ada soalan lain Ada? Tak ada. Alright. So now kita akan tengok seterusnya. So tadi kita dah belajar tentang IBC bridge. Next kita belajar tentang EVM.
Masalah dengan EVM, dia tidak ada satu standard bridge. Tidak ada satu protokol yang sama di antara banyak-banyak chain. Jadi banyak operator swasta yang mencipta bridge. Tak tahu saya nak kata macam mana, macam private bridge lah. Dia bukan macam tadi macam IBC, saya bayangkan macam duit now kan. Dia satu governance yang cipta untuk semua. Tapi dekat dalam EVM banyak private punya. A lot of you kenal AnySwap, multi-chain. Tapi saya suka guna EvoDeFi sebab dia lebih mesra pengguna. So EvoDeFi ni kalau kita tengok dia punya network dia sangat besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 network bawah EVM yang dia connect. Dan ada 3 non-EVM iaitu Tron, BTC dengan Solana. Cuma beza dia dengan IBC, dia hanya support certain coin je. Dan coin yang dia support ialah USDT dengan USDC. Kadang-kadang dia support ETH, kadang-kadang dia support BTC. So saya akan demo penggunaan EvoDeFi. Saya akan transfer daripada Cronos pergi ke BSC. Okay. Kita tengok sekarang ni. Saya akan buka di dalam saya punya phone sekali. Kita stop kat sini sebentar. Alright. Okay. Tengok So Allah ke Cosmo. Pergi kat token pocket. Alright. So sekarang ni dekat saya punya Cronos wallet saya ada 398 CRO. Kita lalang tu kita praktikal lah sebab kelas BVS Finance kita tak buat live. So kita pergi kat sini, pergi kat BVS Finance, kita swap coin. So BVS Finance ni untuk makluman tuan-puan sifat dia sama macam Pancake. Okay. So kita tekan trade. Alright. So kita tukar kepada USDT. Okay. So maksimum, tak nak maksimum lah. Dapat pula. Maksimum, kita tukar, kita jadi 390 je lah. So dapat $189, bla bla bla, confirm swap. Okay. So far kat sini saya rasa lagi murah daripada Binance Smart Chain. Kalau dekat, okay, siap, settle. Kita balance, kita refresh. So kita tengok kita punya USDT dah berubah. Kita tunjuk sekejap balance. Nampak ke kelaju sangat? Tapi saya bukan nak tunjuk swapping. Saya nak tunjuk saya nak tukar coin je. So basically tengok USDT saya dah ada 189.043. Okay. Next kita tukar, kita tekan ni evodefi.com. Tengok laman web dia. evodefi.com. Okay, evodefi.com Okay, jangan tekan connect dulu. Tolong jangan tekan connect dulu. Tekan 3 butang belah kiri. Okay, saya tunjuk balik. Tekan belah kiri. Okay, pergi kat bridge. Pergi dekat token bridge. Saya ulang balik. Tekan ni. Bridge, token bridge. Okay. Okay, sabar. Jangan connectkan wallet dulu. Cronos. Okay. Saya nak hantar gimana? Hantar ke Binance Smart Chain kan? So tekan Binance Smart Chain BSC. Pilih coin. Dia tak banyak choice. Hanya ada 3. USDC, ETH dengan USDT. Pilih USDT. So dia akan tanya. So by default, dia akan hantar ke kita punya own address. Tapi boleh tak tukar? Boleh. Boleh Alamak, saya dah tukar, saya kena refresh. Tak ingat address sendiri. Okay. Tapi boleh hantar kat orang. Maknanya kita boleh cross transaction. Itu yang best lah. Okay. So nak hantar apa, tekan maximum. Alright. So saya kena connect wallet. Disconnect dulu. Connect balik. MetaMask. Alright. So dia akan baca balance. Okay. Baca balance. Ada tak dia bagi tahu? Dia akan bagi tahu sini berapa dia charge. Dia tak bagi tahu lagi. Belum. Okay dah. Dia bagi tahu berapa dia charge So bridge ni dia tak percuma sebab dia private bridge, dia charge 0.5%. So kalau katakan saya hantar sekarang $189, dia akan charge saya sekitar $1 lah, plus minus. Okay, so continue to plan this transaction. Agree. Okay, authorization. Approve dulu. Okay. Tunggu authorization settle. Kita send. Send Bismillahirrahmanirrahim. Send.
Okay. So far Bridge punya fee gas tak mahal, tapi dia punya commission lah. Dia ambil 0.5%. Okay. Tunggu dia send, authorization. So tunggu view deposit info. So dia akan bagi dia ada dia punya own Explorer, tapi Explorer ni centralized lah. So dia tengah tunjuk berapa confirmation, kita boleh update. Alright. So saya tak nak tunggu lama-lama, kita sambung dengan kelas kita. Saya off dulu kita punya video kat sini. Saya buka kepada soalan. So ada soalan lagi tak? Tak ada soalan Ada soalan? Tak ada. Alright, good. So kita tengok presentation saya lagi sekali sementara kita tunggu duit tadi dah ditransfer. Okay. So kita nampak Evodify ni dia macam mana, and selain daripada hantar sesama EVM, kita boleh hantar ke Tron. Tapi daripada Tron tak boleh hantar ke EVM. Daripada EVM hantar ke Bitcoin Mainnet boleh? Boleh. Tapi daripada Bitcoin Mainnet tak boleh hantar ke EVM. Solana tak ada masalah, boleh either ways. So dah habis dah pasal Evodify. Kemudian kita ada Terra Bridge. Dan bridge ni adalah unik. Kenapa? Sebab ini adalah salah satu daripada bridge chain yang menghubungkan antara EVM dengan IBC atau Cosmos SDK. So bridge macam ni bridge yang orang kata baru Dulu dia duduk sebelah je. So bridge ni unik. Daripada Terra Bridge kita boleh hantar daripada Luna pergi ke Osmosis. Juga kita boleh hantar pergi ke ETH, pergi ke BSC, pergi ke Kronos, pergi ke One. Cuma ada sedikit masalah. Bridge ni hanya support Luna Coin dengan UST Coin ataupun US Terra. Dia tak support lagi USDT. So kalau tuan-puan ada USDT dekat Binance Smart Chain, nak hantar pergi ke Osmosis contohnya untuk farming, kena hantar BSC Terra, BSC Luna, Luna Osmosis. Dekat BSC kena swap siap-siap jadi USD. Jadi USDT, swap USD, ada banyak tempat lah. Kita boleh swap dekat ellipsis.finance, swap, hantar. Dia tak boleh USDT direct, tak boleh Osmosis, tak jalan So saya akan demo separuh je, tak akan penuh, tak hantar duit. Cuma kena fahamlah bahawa ini juga salah satu daripada small scale bridge. Dia bukannya macam big scale macam IBC. IBC tu bridge yang sangat skala besar. Yang ni dia fokus dekat network Luna sahaja. Alright. So saya akan tengok dekat phone saya. Okay. Sementara tuan-puan tengah nak tengok kat phone, mari kita tengok adakah duit saya dekat BNB dah sampai ke belum. So kalau kita tengok buat masa ni kita tengok custom token, my token USDT ada ke belum? Tak ada. USDT. Jangan lupa add saya tak add lagi. Tengok dah sampai dah. Lajulah juga kan, boleh tahan lah. Lajulah juga. Alright. So memang senang kan. So dia macam IBC Send lah, tapi dia lebih nampak ke-bridge-an dia tu. Alright. So saya nak tunjuk pasal Terra. So basically you all kena ada Terra Station lah. Kalau nak guna Terra Bridge, boleh pakai kat mobile, boleh pakai dekat dekat PC. PC lagi bagus lah. Okay. So far saya tak ada coin dekat Terra. Okay. Kita buka Terra Bridge Okay. So laman web Terra Bridge adalah bridge.terra.money. Bridge.terra.money. Okay. So kita tekan connect wallet. So dia punya connection dia lebih mirip kepada MetaMask, tapi dia pakai wallet connect. So siapa yang pernah pakai wallet connect, you akan rasa familiar lah. Tekan wallet connect dekat Terra. So dia akan authorize dekat kita punya Terra Station. Tekan allow authorization. Dia kata return to browser. So patah balik kat browser. And then tekan refresh kalau tak ada duit lah. So memang saya miskin, tak ada duit dalam wallet Terra, ada tak USD. Juga tiada. Memang sebab semua kat Osmosis. So saya just tunjuk sahaja.
banyak chain yang boleh pakai lah. BSC, Harmony dengan Osmosis. So kalau tuan-puan ada duit UST dekat Terra, boleh hantar ke Osmosis untuk farm di sana. Kalau ada duit dekat farm dekat Sushi, nak pakai UST, boleh hantar direct, boleh hantar ke One. Dan juga sebaliknya lah, daripada One nak pergi hantar ke Terra pun boleh. Dia two ways Daripada Harmony nak hantar pergi, dia tak boleh cross. Dia kena lalu Terra juga macam mana pun. So daripada Terra nak pergi ke BSC boleh tak? Boleh. Tapi dia hanya support Luna, UST dengan coin Luna je lah. Dia tak support yang lain-lain tu. Okay. Dan last sekali pergi ke Ethereum. So saya takkan tunjuk sebab dia lebih kurang je. Basically sama dengan yang lain. Cuma saya nak bagi faham lah tuan-puan. Terra ialah salah satu daripada bridge yang menghubungkan di antara IBC dengan EVM. Alright. So kita dah habis dekat situ. Jom kita tengok seterusnya saya punya slide. Alright, next kita ada Chronos Bridge. Chronos Bridge ni juga sama macam Luna, dia menghubungkan di antara EVM dengan Cosmos SDK. Alright, kita tengok Cosmos Bridge. Chronos Bridge, chronos.crypto.org. Ni chronos.crypto.org. Bila kita tekan connect wallet, chronos.crypto.org/bridge, bila kita tekan connect wallet, dia akan minta kita punya MetaMask connection. Okay. Kita pun authorize, connect. Dan dia akan juga connect kita punya Kepler wallet. Dua-dua dia akan connect. So bagi siapa yang pernah pergi kelas-kelas saya sebelum ni, kalau di PC untuk guna Cosmos SDK, kita kena connect pakai Kepler. So nampak ada dua connection, Chronos, Kepler. Tengok sini Chronos, Kepler. Chronos, Kepler dua-dua. So dia hanya boleh hantar satu coin je, iaitu coin dia sendiri. Tapi dia sangat bagus sebab apa? Kalau tuan-puan bayangkan, you all farm katakan Luna UST ke Osmosis, tukar jadi CRO IBC, pakai Chronos Bridge daripada crypto.org ke Chronos. Chronos boleh tukar jadi USDT daripada sana boleh pakai EvoDeFi Bridge untuk hantar ke mana-mana. Of course, transaction fee tu akan mahal, tapi kalau fikir logik, sebenarnya saya rasa exchange punya fee lagi mahal. Sebab Osmosis tukar ke Chronos 0.2%. Daripada Osmosis pergi ke CRO IBC tak ada charge except for gas yang sangat rendah. CRO IBC pergi ke Chronos tak ada charge. Daripada Chronos nak tukar kepada USDT 0.2%. 0.2% pakai bridge 0.5%. Kalau kira-kira sekarang 0.9% lebih rendah daripada exchange sebenarnya. Okay dapat Okay. So kita dah tengok Chronos Bridge. Seterusnya bridge apa lagi yang ada? So Chronos Bridge dah habis. Next bridge ialah One Bridge. Alright. So One Bridge ialah bridge untuk Harmony sendiri. Harmony Bridge So ni dia. Bridge.harmony.one. So bridge Harmony ni dia menghubungkan di antara Harmony dengan dua chain je, Binance atau Ethereum. So Binance dengan Ethereum dia punya choice of coin yang dia boleh support banyaklah juga saya rasa. Let me see. Ni. Dia connect dulu MetaMask Alright, kita pun connect MetaMask dulu. Authorize Harmony dan ni kena connect juga. Tak boleh dia kena pakai ni. Banyak tak coin dia? Banyaklah Sebenarnya sini boleh tahan banyaklah. Tapi dia hanya connect di antara Binance Smart Chain dengan Harmony je. USD, Ethereum, USDC, Matic, ada quite banyaklah. Quite banyak. Kalau kita banding dengan Luna tadi, Luna Bridge dia limited. Jadi memang banyak. Tapi dia boleh gerak antara dua chain ni je lah. Antara Binance dengan Harmony, Binance dengan Ethereum. Antara Binance dengan Harmony, Ethereum dengan Harmony. Okay. Tapi kena ingat, daripada Harmony ada connection dengan Luna. So kalau katakan tuan-puan nak connect di antara, tapi Binance dengan Luna pun ada connection dah direct. So tak apalah, redundant je. Tak ada masalah. Lebih kurang je. So next, apa lagi chain yang ada? Hub Bridge yang ada. Kita dah ada IBC, kita dah ada EvoDeFi, kita dah ada Terra, kita dah ada Chronos, kita ada One,
Seterusnya kita ada wormhole. Okay. So wormhole adalah bridge khas untuk Solana. Dia punya main fokus untuk Solana. Dia boleh berhubung dengan Luna. Dia boleh berhubung dengan EVM. Dan EVM dia pun boleh tahan banyak. Avalanche, Binance Smart Chain, Matic. Dengan Ethereum. Sebenarnya ada Ethereum kat ni. Saya terlepas satu kat sini. Jadi Ethereum juga. So boleh tahan banyak lah. So jom kita tengok wormhole. So laman web wormhole ialah wormhole bridge. wormholebridge.com. Okay. wormholebridge.com. Memandangkan saya tak ada Solana dan saya tak pakai Solana. So saya tak boleh memanfaatkan lah nak demo macam mana nak connect. Tapi let's say kita daripada Avalanche kita nak pergi. Kita tekan transfer token. Saya ulang balik Tekan transfer token. So kita pilih. Katakan daripada Terra nak pergi ke Ethereum. Kita tekan connect. So dia akan pakai wallet connect lah. Wallet connect ni kita boleh pakai kat phone. Kalau tak ada kat phone, dia tak sama dengan Kepler kat sini. So kena pakai wallet connect Terra punya. Terra Station. Okay. So tak ada, saya tak ada Terra Station. Okay, kita try Binance Smart Chain. So kalau Binance Smart Chain, dia akan connect ke MetaMask. Connect. Kita connect dengan Polygon pula. Alright. Wallet is not connected. Expectation is 65. Tak boleh. Avalanche. Disconnect. Connect balik. Okay, tak apa. Ada sedikit technical error. So saya tak boleh nak proceed dengan sini. Tapi sepatutnya bila kita connect. Kita refresh balik. Bila kita dah connect, dia lebih kurang macam eVodify. Once kita dah connect. Okay, so Binance Smart Chain, kita connect. Ada error, saya tak tahu kenapa lah. Tapi basically dia akan sama macam eVodify. Kita tekan target, tekan token mana, tekan redeem. So this is more towards Solana sebenarnya. Dia lebih fokus kepada Solana. So kalau kita ada wallet Solana, kita boleh connect kat sini. Ada tak Mats? Okay, Mats saya tak activated. So kalau ada Solana, kita boleh connect untuk kita hantar daripada Solana pergi ke EVM. Alright. So itu adalah wormhole. Next. Okay. Kita ada Waves Gateway. Ramai orang tak perasan, Waves Gateway adalah satu bridge juga. Dan keunikan Waves Gateway ni, dia menghubungkan antara EVM dengan EVM dan juga EVM dengan coin-coin mainnet lain. Contohnya Waves tu sendiri, Litecoin, Monero dengan juga Bitcoin. Okay. Tapi Wave Gateway ni dia tak macam eVodify atau IBC Wave Gateway you can activate chain Wave Gateway. Alright. So kita tengok macam mana apa yang saya masukkan dengan activate. Kita pergi kat wave.exchange. Waves.exchange. Okay. And kita tekan login atau sign up. Kalau tuan-puan tidak ada account Waves, kena tekan sign up. Okay. Saya akan tunjuk demo sikit lah bila kita sign up. Alright. Login. Kalau kita tekan software, saya dah ada masukkan password. Kalau saya tekan forget ni, maybe kita boleh buat dalam incognito Okay, kita ada incognito. Okay, bila kita tekan sign up, tekan software, okay, kita nak tekan email boleh tapi tekan software sebab saya nak bagi penyelarasan. Okay, kita create lah password. Katakan saya buat sini cubaan 1, 2, 3, 4. Cubaan 1, 2, 3, 4. Right. Apa benda lagi tak cukup ni? Dia nak apa? Dia nak huruf besar. Okay, fine. Huruf besar. Dia nak huruf besar. Dia nak huruf besar. Dia nak huruf besar. Okay. So, tekan import accounts. Bila tekan import accounts, kita boleh pakai ledger. Kalau kita ada transaction pakai ledger, atau kita boleh masukkan private key lah kalau kita trust Wave Exchange. Tapi Wave Exchange ni sebenarnya satu blockchain. So, pada saya dia okay. Cuma nak masukkan dekat web browser lah, orang sikit risau kan. So, tuan-puan masukkan je private key anemone yang tuan-puan pakai dekat blockchain lain. Contoh macam saya ada key yang sama, saya pakai kat Osmosis, saya pakai dekat
EVM sama. So jangan abaikan, jangan risau dengan dia kata 15 words ni. Masuk 12 words tu dia akan masuk juga function. Okay, dia akan function dan dia akan activate. Tak apa, saya tak tunjuk kat sini, kita tunjuk kat sini. Sekejap, saya stop share untuk masukkan password. Okay, so sekarang ni kalau tuan-puan pergi dekat gateway, pergi kat perkataan gateway dekat dalam Wave Exchange, tengok kalau saya tekan USDT ni, dia boleh pakai Wave punya network. Sebab kenapa Wave Exchange ni dia bukan bridge macam bridge lain. Dia sebenarnya ialah chain Pak Isak. Awak boleh deposit daripada Binance Smart Chain PEP20. Kalau kita tekan ni dia akan connect ke kita punya Binance Smart Chain. Okay, deposit boleh masukkan dan awak boleh withdraw pergi ke Polygon contohnya atau Ethereum. So sebenarnya dia pun bridge. Dan dia punya bridge ni murah sebab fee dia $1 je. Kalau kita pakai tadi Evolify, dia 0.5%. Betul tak? 0.5%. So kalau katakan kita pindah 1,000 dah jadi $5. Tapi pakai ni $1 lagi murah daripada Evolify sebenarnya. Tapi hanya chain tertentu lah. Kalau kena Ethereum $76. So bila tahu rate dia, kita tekan dekat withdraw, kita tengok rate dia $76. So pada saya kalau daripada Binance nak pergi Polygon melalui Wave Exchange ni baguslah. Saya rasa pilihan yang bagus. Ada tak lagi chain lain? Lain ada. Tekan dekat gateway. Pergi kat gateway ni, pergi dekat Bitcoin. Tekan kat withdraw lah, nak tahu apa kan. So dia ada mainnet, dia ada legacy, cuma masalahnya dia punya fee mahal lah, 0.001 Bitcoin. So mahal lah. So itu agak mahal. Ada lagi tak yang lain? So kalau beli Bitcoin dekat USDT dekat Binance Smart Chain, nak tukar jadi mainnet, swap jadi USDT dulu, hantar kat Waves, tukar jadi mainnet, boleh simpan dalam ni atau boleh keluarkan. Tapi mahal lah fee dia 0.01. Ada lagi tak? Ada lagi. Contohnya dekat gateway ada Litecoin. Tapi mahal juga lah. Fee dia 0.01 LTC. Tapi tengok juga kalau pakai Bitcoin saya rasa mahal lagi kan. So kalau tuan-puan dah ada nak beli Litecoin ataupun dah ada Litecoin dekat Binance Smart Chain, daripada situ boleh hantar pakai USDT pergi ke Wave Exchange, swap dekat Wave Exchange jadi Litecoin, withdraw. Sebab apa? Wave Exchange ni juga ialah satu exchanger. Dia ialah decentralized exchanger, dia DEX, tapi dia DEX klasik. Kalau kita tengok jari saya tunjuk. Dia DEX klasik, tapi dia DEX dia sama macam Pancake, tapi dia klasik. So you all ada chart, boleh tekan limit order, buy order, lepas tu boleh withdraw masuk. Macam tu. Boleh tekan, dia macam ala-ala macam pakai Binance, tapi sebenarnya dia DEX macam Pancake. Okay. Apa lagi gateway yang ada dekat Wave Exchange ni? Ada kat sini, Monero pun ada. Monero pun ada. And fee dia 0.05 SMR. Okey lah. Mahal lah sikit tapi okey. Saya rasa dia punya BNB USDT dengan dia punya USDT tu murah. Satu lagi tadi last kali kita ada Zcash. So kalau you all nak Zcash pun okey. Zcash. So Zcash 0.15. Alright. So ini ialah gateway yang juga berperanan sebagai sebuah bridge. Okey, saya nak menjawab soalan daripada grup. Soalannya adalah yang pertama, bridge ni dikira sebagai alternatif kepada exchange ke? Ya, sebenarnya bridge lebih baik daripada exchange sebab bridge tak payah KYC. Sebab kita tidak ada satu transaksi bersama dengan centralized exchange. Dia sebenarnya kita menggunakan kontrak je untuk berkomunikasi dengan each other. Adakah dia decentral? The answer is yes. Tapi persoalannya how much decentral? Itu je problem dia. Okay, kena faham benda ni. Kalau kita guna IBC is 100% decentral.
Dia tidak ada intermediary. Saya pernah fail transaction sampai berpuluh-puluh kali. Smart contract tu sendiri akan out kita punya transaction kalau fail. Tak ada siapa boleh kacau. Dia memang sangat secure IBC. Tapi Evolify dia punya depth boleh kacau transaksi. Dia tak boleh kacau transaksi, sorry. Tapi Evolify dia boleh intervene sekiranya perlu. Depth dia ada buat satu fail safe dekat Evolify. So Evolify ni dia non-central tapi masih ada some sort of centralization. Terra Bridge totally decentral. Harmony Bridge totally decentral. Dia sama level dengan IBC. Wave Exchange lebih kurang macam Evolify. Walaupun dia decentral, dia pakai smart contract, tapi dia punya depth tu buat fail safe. Seandainya deposit withdrawal ada masalah dan sebagainya. Adakah dia decentral? Decentral. Is it decentral enough? Kita tak capai lagi 100% decentral. Kecuali untuk IBC, Harmony Bridge dengan Terra Bridge. Adakah bridge lebih secure dari exchanger? Soalan ni saya susah nak jawab sebab saya dah lost trust dengan banyak exchanger. Saya pernah sangkut transaction dekat Binance sampai 4 hari. Beribu-ribu ringgit lah melibatkan Luna. Saya pernah lost duit dekat Huobi 0.7 Luna sebab dia tukar dia punya minimum. Overall bridge ni dia ada minimum. Itu satu benda. Minimum dia ada tapi lagi rendah. Contoh Evolify minimum $50. Kalau Wave Exchange minimum deposit $1. Bridge lain tak ada minimum. Fee lebih rendah. Dari segi keselamatan, saya pernah move jauh lagi banyak dekat atas bridge daripada pakai exchange. Walaupun saya rasa transaksi saya dekat Binance tahun lepas memang banyak. Adakah lebih secure? Kalau regulated exchange, saya rasa regulated exchange lagi secure. Buat masa ni, regulated exchange lebih secure. So kalau tuan guna crypto.com, kalau guna Luno, it's quite safe sebab dia regulated. Bila mana dia regulated, kalau ada masalah kita boleh complain. Tapi bila kita cakap pasal unregulated exchange, contohnya macam Binance, contoh macam Huobi, contoh macam KuCoin, saya rasa unregulated exchange lebih bahaya daripada bridge. Tapi ini pandangan peribadi lah sebab you all kena guna dulu baru boleh nampak. Okay? Alright, so saya akan sambung kepada bridging topik saya lagi. Apa lagi yang kita belum tengok? So kita dah tengok IBC, kita dah tengok Evolify, kita dah tengok Terra, kita dah tengok Kronos, kita dah tengok One, kita dah tengok Wormhole, kita dah tengok Waves. Akhirnya kita ada Secret Bridge. Sedikit pengenalan pasal Coin Secret. Bagi sesiapa yang tak kenal, Coin Secret adalah coin privacy. Maknanya dia sama dengan Monero, dia sama dengan Zcash dan dia traded dekat Binance. Okay? Secret Coin, dia ada 2 chain. Dia duduk kat Ethereum sebagai token. Dia duduk dekat chain dia sendiri sebagai secret chain, iaitu IBC. Dan dia ada 4 bridge. 3 bridge, sorry. Bridge daripada dia pergi Monero, bridge daripada dia pergi Ethereum dengan BSC. Dan bridge dia tak macam Luna, dia support banyak coin. Walaupun lebih sedikit dan lagi kurang daripada Harmony tadilah. Okey. Dan keunikan dia adalah bridge dia menghubungkan di antara IBC dengan EVM. Apa kelebihan, apa kekurangan? Kelebihan dia, you all boleh farm dekat secret network menggunakan coin-coin EVM. Contoh, sekarang ni kat Osmosis, kita boleh farm Luna dengan USD, Luna dengan US Terra. Tapi kita tak boleh farm Matic dengan US Terra kat Osmosis, kita tak boleh farm Binance Coin dengan UST dekat IBC. Tapi dekat Secret boleh. Dekat Secret boleh. Okay. So maknanya, kita dapat keselamatan daripada farming dekat IBC yang diketahui lebih selamat daripada EVM. Tapi kita dapat exposure kepada coin-coin di EVM yang tak ada peluang ni dekat chain lain. Apa kelemahan dia pula? Memandangkan Secret ni dah buat dia punya own SOP untuk tokenization. Dia tak menggunakan teknologi Gravity. Gravity tak keluar lagi teknologi, dia akan keluar Februari nanti. So coin yang dia dah bawa masuk daripada EVM tadi, macam USDT ke, macam USDT ke, tak boleh bawa pergi ke IBC lain. Dia sangkut dekat Secret je. Dia tak boleh bawa pergi ke CRO, dia tak boleh bawa pergi ke Luna dan Osmosis. Itulah kelemahan dia bila mana diorang buat private bridge. Bila dia tak pakai satu standard, dia tak boleh bawa jauh duit.
Itu je kelemahan dia. Alright. So korang tak nampak lagi sebenarnya pasal secret ni. Korang kena tengok dulu dia punya apa nama dia tu? Dia punya farming dia. So saya akan tunjuk sikit farming secret. So ni salah satu contoh farming secret lah Nama dia secretswap.io. So sifat dia more or less macam pancake. Rupa pun dah macam pancake atau Uniswap. Okay, kita pergi kat earn. Saya nak bagi all perasan lah. Kenapa saya cerita pasal ni? Sebab hujung minggu ni kita ada sesi soal jawab bersama dengan validator secret. Jadi jangan lepaskan peluang untuk belajar pasal farming secret ni. So kat sini kalau tengok boleh farm secret USDT, boleh farm secret ETH, boleh farm secret BTC. Okay, kat sini tak menarik. Jom kita tengok C5 pula. Dia ada satu lagi secret farm yang lain. Dan satu lagi nama C5. C5 farm ada tak? Okay. Right. So ni farm C5, mana web, halaman web di mana? Okay. Tengok yang ni. Bukan. Ni bridge punya link Kejap lagi kita akan buka bridge dia sebab kita nak cerita pasal bridge. Tapi saya saja nak tunjuk pasal farming dekat secret supaya korang nampak bahawa secret ni dia boleh farm. Farm C5 chain. Mana dia punya website dia? Swap. Farm sekejap saya tengok. Ni secret farm. Dia ada satu lagi. Tak apalah, abaikanlah tak apa. Kita tengok pada bridge je. Saya perhatikan farming. So bridge dia bridge.secret.network. Okay, kalau kita tengok interface dia sama macam Harmony more or less. Tapi bezanya Harmony dia tak ada connect dengan Kepler. So kita connect MetaMask. Okay, connect. Saya akan connect MetaMask. And kemudian okay, tak apa, switch network sebab dia boleh okay. Kemudian kita connect Kepler pula. Okay, approve. Okay, dia akan jadi macam sama macam Kronos lah. So, dia ada dua chain yang boleh support. Binance Smart Chain dengan Ethereum. Okay. Switch network. Alright. So, banyak ke coin yang dia support? Banyak. Ni yang bestnya sebab you boleh bawa daripada Binance Smart Chain pergi ke IBC. Boleh ada ETH, ada BUSD, ada XRP, USDT, ada Doji, bla 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 bla. Banyak Kalau Ethereum pun lagilah banyak. Kalau Ethereum kita tengok. Ethereum ada DAI, COM, Uni, bla 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 bla. And then last kali dia support Monero, tapi Monero kena pakai Monero punya wallet lah. Yang mana saya tak ada wallet Monero kat sini. Okay. So ini adalah secret bridge. So kalau tuan puan macam aku nak beli USDT pasal aku nak lari, nak suruh-suruh duit bolehlah pakai secret network. Sebab secret network ni ialah satu-satunya privacy coin yang ada smart contract. So boleh farming. Okay. Alright. So kita tengok balik kita punya slide. So kita dah belajar pasal semua coin ni. Kita dah belajar semua jenis bridge yang ada. Dan lagi. Alright. Mesti korang nak bayangkan kan berapa besar. So inilah gambar rajah yang kita dah bincang. Tadi kita belajar satu-satu. Bila kita tengok semua sekali complicated lah. Jujurnya korang nampak macam complicated kan. Tapi saya tak cerita lagi pasal AnySwap. Saya tak cerita lagi pasal Gravity. Saya tak cerita lagi pasal Postwaza.
Saya tak cerita lagi pasal Polkadot Bridge, saya tak cerita lagi pasal CKB Bridge, saya tak cerita lagi pasal Linear Bridge. Blockchain is going to expand, dan kita akan ada a lot of redundant bridging system. Sebab kita akan ada general public bridge, maknanya bridge yang dicipta oleh chain, dan kita akan ada private bridges. Bila mana sekarang kalau kita tengok a lot of the liquidity dia masuk kat Binance Smart Chain. Kalau kita tengok a lot of them memang akan ada connection dengan Binance Smart Chain. Ini menyebabkan Binance Smart Chain congested. Kenapa diorang duk masuk dalam Binance Smart Chain? Sebab nak guna Binance. Tapi as the trend goes by, bila masa dah makin jauh, orang akan tahu, orang akan sedar, oh aku tak payah pakai Binance, aku boleh swap coin. So lepas ni kita akan ada banyak route. Daripada ETH boleh terus pergi ke Osmosis. Daripada Luna boleh terus pergi ke Tron for example. Daripada Monero boleh terus pergi ke Matic. So bila banyak dia punya routing service, orang boleh create satu routing service. Contoh routing service yang nak tunjuk ni contohnya ialah macam Rengo. Rengo ni satu yang menarik lah, tapi saya tak sempat nak mengajar lagi pasal Rengo. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Tengok Rengo ni Sebab kita dah ada banyak bridge kan. Kita dah ada banyak bridge. So, katakan kita pergi kat Rengo, kita buka. Alright. Katakan saya ada kat sini USDT. UST lah, UST banyak choice ni, UST lagi banyak choice. Okay. Sekejap. Okay, sementara saya, okay, USDT Polygon Alright. Saya nak pindah pergi ke UST dekat Osmosis So, ada tak jalan default, ada tak bridge? Tak ada bridge direct kan? So, Rengo ni, apa yang, Allah, dia dah pergi refresh pula dah. Okay, tak apa. Sementara saya tunggu dia loading, dia agak lag lagi. Teknologi masih baru, masih bleeding. Kita buka kepada soalan. Ada tak soalan? Mari kita tengok. Ada potensi tak untuk ada bridge baru? Multi-chain DEX? Yes, memang sangat-sangat itu yang sekarang ni orang panggil cross-chain authorization. Saya tunjuk pasal cross-chain authorization. Cross-chain authorization Cosmos. Bukan saya nak shield pasal Cosmos tapi Cosmos dia ada satu teknologi yang dia nak buat kan, dia panggil cross-chain authorization. Maksudnya korang daripada, contohnya lah, korang ada coin dekat Matic tapi korang tak nak buka wallet Matic, korang sign dekat dalam Osmosis, transaction berlaku kat Matic. So maknanya nanti in the future korang boleh hantar coin pakai bridge sampai kat Matic, tak payah nak buka wallet Matic dah, terus hantar ke mana-mana kita nak. Yes, memang akan ada wujud teknologi. Okay ni UST Polygon, dan kita hantar pergi ke UST Osmosis contohnya. So ada tak direct bridge? Sepatutnya tak ada direct bridge kan? Tapi bila kita buat pakai Rengo ni, dia akan create pathway menggunakan semua bridge yang ada. Ni panggil routing service. Tapi yang tak bestnya pasal Rengo ni, dia masih lagi, dia tak lalu ETH Dulu dia lalu ETH. So yang ni tengok dia bayangkan, dia buat routing service, dia bagi tahu daripada UST Polygon nak hantar sampai ke UST Osmosis, dia charge $4.65 dan dia bagi tahu routing dia. Smart lah, mantap kan. Memang mantap gila kan teknologi ni. Seriously memang mantap lah. Tapi nampak macam serabut lah. Macam ni UST pergi BSC pergi ke Terra kan. So routing service is going to be the next gen technology. Dan routing service akan jadi macam the ways of blockchain. Macam kita tengok, pernah dengar tak pasal Bayes theory kan? Bayes theory mengatakan semakin banyak bridge, semakin congested. Dan macam mana kita solve the masalah? Kita pakai Waze. Kenapa Waze tu dia boleh selesaikan masalah Bayes theory ni? Sebab dia akan distribute the congestion. So teknologi routing is going to be the next gen dalam bridge. Sebab adanya routing, kita akan reduce congestion. So kalau macam ni kan, dia lalu BSC. Mungkin satu masa nanti BSC dah congested. Dia lalu jalan lain. Smart tak? Menarik tak? Menarik kan? Menarik sangat-sangat kan? Memang sangat awesome lah.
Alright, so kita buka soalan. Wow, Rengo ni ada kompetitor ke? Buat masa ni Rengo dia tak ada kompetitor yang sebesar dia. Torchain kalau kita pernah belajar pasal Torchain, jadi saya tunjuk pasal ada tak soalan lain yang saya terlepas pandang. Ada kalau BSc nak ke osmosis pakai bridge apa? Maaf masuk kelas lambat. BSc direct ke osmosis awak boleh try pakai Rengo lah. Salah satunya Rengo tu saya rasa dia bukannya bridge, dia routing. Awak tekan je key in key out, nanti dia bagi tahu awak jalan mana paling murah. Tapi dah murah dulu dia pakai Ethereum bagi mahal dulu. Okay, so soalan Torchain korang mungkin tak pernah tengok Torchain Torchain ni pun saya rasa akan naik tahun ni lah. So Torchain ni salah satu daripada bridging teknologi yang baru dan dia unik dia unik sebab apa dia panggil native exchange. Torchain bridge. Saya tunjuk. Top swap. Okay. Sebentar, saya nak buka website. Okay, sebab okay, tengok ni So Torchain ni dia akan jadi the next bridging technology lah. Yang mana buat masa ni tak ada lagi orang pakai. Tapi dia okay. Bila korang beli BTC dekat Binance Smart Chain, BTC tu duduk kat mana? BTC duduk dekat Binance Smart Chain kan? Kalau Binance Smart Chain collapse macam mana? Binance Smart Chain ni dah lah ada masalah. Dah lah dia hanya guaranteed by Binance je. Dia tak macam Polygon. Kalau Polygon tu dia ada Heimdall teknologi. Kalau korang pakai Avalanche, dia ada some mechanism untuk store coin lah. Kalau pakai IBC, at least dia ada mechanism untuk store the coin. Tapi Binance Smart Chain, Huobi token, KuCoin dah lah unregulated. Lepas tu pandai-pandai pula kan pegang coin orang kan. Masalah. So this is what Torchain ataupun TorSwap ni nak try to solve. Dengan TorSwap atau Torchain, coin tadi dia tidak perlu melalui chain lain. Kita nak swap antara BTC contohnya kepada Litecoin. Kita tengok, kita tekan je swap, connect wallet Bitcoin, connect wallet Litecoin, charge 0.73 US dollar campur dengan transaction fee, and kita swap. Tapi sekarang ni kecairan tak cukup lah, liquidity tak banyak. So kalau kita katakan kita nak swap 0.05, okay boleh, sorry. 0.05. So total kita bayar banyak ni je. Macam tu. Kan? Ataupun kita nak swap di antara BTC Mainnet mahal pula. Kita ambil XRP lah. Orang kan fan XRP kan. XRP dah ada belum lagi. Dogecoin lah. Dogecoin dah ada belum? Belum lagi. Apa lagi coin lain? BNB lah BNB lah. BNB tukar jadi Litecoin. So this is one bridge technology juga, tapi dia lebih kepada swap teknologi lah. Yang mana bridge teknologi ni dia melibat native to native. Bukan chain to chain. Dan Rengo yang kita tengok tadi, Rengo yang kita tengok ni sebenarnya salah satu daripada dia punya routing service dia melalui TorSwap ni tadi. So kalau kita tekan dekat Rengo, kita masuk, kita bridge pakai dia ataupun kita swap pakai dia, dia akan cari semua route dia. I think the next chain technology is all about routing. Bukan lagi buat setakat bridge. Routing is part of interoperability. Okay. Tengok ada soalan lagi tak daripada chat? Ada tak soalan? Kita tengok sekejap. Tak ada Tak ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh akhirkan kelas kita lah pada hari ini. Boleh ke? Tak ada lagi kan? Okay lah. Ada lagi sekejap. Saya tengok ada lagi soalan. Kita buka lagi soalan. Okay, tak ada. So, insyaAllah kelas kita akan tamat dekat sini. I hope that whatever you learn today is going to be beneficial. Pada saya dalam banyak-banyak benda pasal blockchain ni, saya paling gila pasal interoperability ni. Sebab saya rasa it's going to be huge. It's even bigger than anything else dalam the whole blockchain. Sebab it makes blockchain work. Kalau kita tengok dulu-dulu blockchain ni setakat buat Bitcoin kan. Tapi Bitcoin setakat push money here, push money there. Kemudian kita ada DeFi. DeFi pun mantap lah. Kita tukar duit. But interoperability ni, kita boleh ada duit dekat satu chain dan gerak ke mana-mana je. Orang dah tak tanya lagi awak chain mana. Just give me